Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, welcome back to MSU Talks. Saya Syarul Azam bin Hamzah, your moderator for today. Jadi seperti biasa di MSU Talks kita akan membincangkan, kita akan mengupas topik-topik yang menarik di sekitar Management and Science University. So to all the followers out there, please do share, likes, comments this session so that ramai lagi akan mendapat manfaat daripada pengisian kita pada hari ini. Before this, we have already explained and discussed about career in tourism, in sports science dan pelbagai lagi. But for today, special edition MSU Talks kita pada hari ini, kita akan membicarakan tentang satu kerjaya yang sangat penting. Apatah lagi, kita sekarang berada di pasca pandemik COVID-19. Saya percaya ramai di luar sana ibu bapa kepada para pelajar yang ingin mengetahui tentang kerjaya dalam bidang perubatan. Alright, so our topic for today is what really takes to be a doctor, the doctor's secret. Jadi saya percaya ramai pelajar-pelajar di luar sana, baik lepasan SPM, STPM, matrikulasi maupun diploma dan sebagainya, ingin mengetahui bagaimanakah caranya untuk menjadi seorang doktor perubatan melalui program perubatan kami di Management and Science University. For all parents juga di luar sana, di Management and Science University kita menawarkan program Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery MBBS, program selama 5 tahun yang kita lakukan di kampus MSU Shah Alam. And also we have our campus di Bangalore, India. Jadi saya tidak bersorangan sebenarnya pada hari ini, kerana kalau saya cakap seorang-seorang mungkin ramai kata alah boring lah Cik Syarul seorang-seorang. So Cik Syarul ada guest tak? Of course. Every time we have our MSU Tech session, kita akan invite tetamu-tetamu yang akan menerangkan lebih lanjut lagi tentang topik yang kita akan bicarakan pada hari ini, what really takes to be a medical doctor. Jadi bersama dengan saya pada hari ini adalah Dr. Imran and also a student dalam bidang perubatan tahun kelima, Daniela. Okay, Daniela, please introduce yourself. Alright, okay. Thank you, Cik Syarul. So, hi everyone. To all the MSU Malaysia's followers. So, I am Daniel Valerie Nana Charles. I am currently 5th year medical student here in MSU, and I am the current president of the Student Representative Council for the term 2022 and 2023. Oh wow, nampak tak? Bukan sahaja a 5th year student for MBBS, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, but also at the same time Daniel merupakan the president of Student Representative Council ataupun wakil pelajar lah. Inilah dia. Betul. Orang yang bertanggungjawab membawa suara student MSU yang ramai ni kepada pihak pengurusan, orang kata membawa kebajikan pelajar dan sebagainya. Betul. Good for you, Daniel. Alright, and our second panel, yang ini kawan baik saya juga, seorang yang berpengalaman sangat luas dalam bidang perubatan. Dr. Imran, sila kenalkan diri anda. Okay, hi everyone. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Syarul. Terima kasih MSU sebab menjemput. Okay, my name is Dr. Imran Khan bin Jalaluddin. I am an alumni from MSU, second batch in International Medical School, Bangalore campus, India. So I started my studies in 2008 and graduated in 2013. So dah 10 tahun lah graduate daripada MSU. So currently after graduation, as usual kita berkhidmat untuk public sector, KKM seterusnya lah. And currently I've already joined MSU Medical Center, MSU's own private hospital. Currently my position there is clinical operations head. Okay. Untuk kepada para penonton yang mungkin tak tahu, di kampus MSU ni bersebelahan dengan kampus Management and Science University is our MSU Medical Center, a private hospital yang dibuka kepada orang awam. Jadi kepada mereka-mereka di luar sana yang ingin mendapatkan perkhidmatan Dr. Imran dan juga rakan-rakan mereka yang spesialis ni, mereka bolehlah datang ke MSU Medical Center untuk mendapatkan rawatan. Macam-macam sebenarnya yang ada kat sana. Nanti kita akan buat satu lagi sesi MSU Talks untuk share dengan anda semua apakah perkhidmatan yang ditawarkan di MSU Medical Center. Okay, Daniel, as a 5th year student, and then sebelum tu
kepada para penonton, Daniel is a student MBBS di kampus MSU Shah Alam. Dan Dr. Imran pula adalah pelajar, alumni, bekas pelajar daripada MSU Bangalore, India. Right. Jadi nanti kita akan tengok perbezaan-perbezaannya. Mana lagi seronok, mana lagi best, mana lagi orang kata apa, challenging. Itu dia. Jadi Daniel, talking about MBBS students kan, sebenarnya how as a contohlah lepasan sekolah, macam mana mereka boleh menjadi seorang doktor ni? Right. The pathway dia. Right. So the pathway to be doctor actually bagi saya, untuk saya sendiri, saya punya pengalaman, saya berasal initially saya daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Julau. Normally when it comes to being a doctor, kalau kita pergi Julau di Sarawak kan? Betul, Julau di Sarawak. So bila kita pergi jumpa student-student medik ni, most of them normally student MRSM, student sekolah sains. Tapi ada juga macam saya, sekolah biasa, mengambil aliran sains, passing my SPM, I aced my SPM, dapat 6A, and then seterusnya saya menyambung pelajaran di MSU lah, taking my foundation in science. I graduated my foundation in science with 3.7 CGPA, and then I pursue my medical degree here in MSU, taking bachelor in medicine. So far, it has been a great 5 years. It has been a great experience throughout this 5 years. So I think thank you MSU for the opportunity, and I really love it here. Okay, so talking about MSU Shah Alam kan, MBBS, pelajar perubatan di MSU Shah Alam ni. Jadi apa yang mereka akan lalui selama 5 tahun ni? Since you are the 5th year students, so apa yang akan mereka lalui selama 5 tahun di MSU Shah Alam ni? Alright, so selama 5 tahun di MSU Shah Alam ni, first 2 years, okay, it will be a preclinical, di mana students medical di sini akan dieksposkan kepada the human body. Okay, dekat sini kita akan belajar macam mana badan berfungsi, anatomy, fisiologi, biochemistry, and then kita akan berpeluang untuk pergi bilik mayat lah. Waktu tu kita, that's the first time lah, kita tengok mayat depan-depan, dan kita tengok muscles, all these muscle, all these organs. So biasanya medical student ni dia excited tengok mayat tu. Tengok mayat tu. Itu sebenarnya, okay? And then starting from the 3rd year to the 5th year, kita akan di-attachkan kepada hospital. Alright. Kerajaan lah. Betul, hospital kerajaan. So dekat sini kita akan dapat exposure, the real exposure of how to be a doctor, okay? Macam saya di-attachkan di hospital Tengku Ampara Rahimah. Some of us will be attached to klinik kesihatan botanik for their primary care punya attachment. Kita akan ada posting pergi bilik mayat juga lagi sekali, tapi ni real bilik mayat. Ni betul-betul punya bilik mayat. Untuk study ni betul-betul case punya. Okay. Kita akan juga dapat peluang untuk tengok ward ibu dan anak, so that's where you get to see the real delivery process. So the process tu hari-hari you kena ke hospital hari-hari, tu. Betul. Sebab kalau you attach kat hospital Kelang tu, so you kena hari-hari ke hospital Kelang. Betul, kita akan hari-hari ke hospital Kelang sebab kita ada logbook kan, and this logbook is for you to actually tengoklah untuk our lecturers to see kita punya skills, apa yang kita buat dekat hospital, sebab kita akan minta chop daripada doctors dekat hospital juga for all this. Untuk yang tertanya-tanya kan, maybe some of you thought MSU in Shah Alam, so adakah hospital Shah Alam sahaja? No, actually untuk pelajar-pelajar perubatan ya, Daniel, untuk pelajar-pelajar perubatan di MSU Malaysia Shah Alam, mereka akan dihantar untuk attachment ini di sekitar Lembah Kelang. So daripada Putrajaya sampailah ke Sungai Buloh. Jadi kalau kata Encik Syah pun tak nak pergi ke Sabah Sarawak, tidak, kerana kita ada pensyarah yang akan evaluate, memantau you punya performance during attachment tersebut. Jadi perlu untuk berada di hospital kerajaan di kawasan Lembah Kelang sahaja ataupun yang berhampiran, kerana ini penting untuk memastikan kualiti performance anda sentiasa diperhatikan dan dipantau oleh para pensyarah di bawah International Medical School MSU. Okey, jadi Dr. Imran pula cuba share pula pengalaman Dr. Imran di kampus Bangalore. Tapi guys, before that, sebelum itu, apa kata kita saksikan dahulu klip video berkaitan dengan MSU Bangalore, India. Jom kita saksikan.
Nida Alia. I'm 4th year MBBS student and welcome to MSU Bangalore campus. My name is Nida Alia binti Muhammad Azman. I'm 24 years old. I've been studying in MSU Bangalore campus for the past 4 years. And today, I'm going to take you to experience my life as a student in International Medical School, MSU Bangalore campus. So this is the main campus where I did my preclinical years. I spent 2 years doing the preclinical years before I was posted in the hospital. I've studied anatomy, biochemistry, physiology and all the other preclinical subjects before I go to the hospital for clinical postings. So back in my preclinical days, I usually arrived here at around 8:15 because we have class at 8:30 and this is the entrance of International Medical School. Come in! So this is Bhagwan Mahavir Jain Hospital. This is where I've been doing my clinical postings for the past 1.5 years now. And I usually have class here from 8 till 5. So let me take you in. I am currently now in my primary care postings. So every morning once I arrive, I will clip the patients, see the cases. And during the evening, I will discuss the case with my doctors and my classmates. And we will discuss the management plans and diagnosis of the patient. MSU not only encourages its students to be excellent in academic and technical skills, but it also emphasizes on the development of soft skills both professionally and personally. The main initiative to develop these soft skills is through community engagement. In Bangalore, we carry out various activities to engage with the local, especially for those in the slum areas. We have HOPE programs, which is a civil engagement program where we aim to improve the quality of life of the locals. And then we have GPS Ramadan, which is a program organized during Ramadan to distribute the zakat. And we also have Shirting the Shirtless, where we distribute donated clothes to the unfortunate ones. Through all these programs, we hope to inculcate the culture of giving and grateful among all MSUians. So why do I choose medicine? There's actually an interesting story behind it. It all began when I was in my secondary school. So we were doing this lab experiment where we had to dissect a frog. So I was thinking at that moment, if dissecting a frog can be this interesting, I can't imagine the joy of dissecting a human being. So at that moment onward, I decided to choose to become a doctor. Now that I'm in this field, my interest grows more and more, especially when I start seeing patients and I start learning the subject in depth. So for me, medicine is a final frontier. It's a never-ending story. Every day there will be a countless new development in the drugs, in the management and in the diagnosis, and I get to apply all the knowledge to save life. And as cliche as it may seem, this job is very rewarding. There's no other job in this world that you can actually use what you have learned. You are licensed to save lives, and I can't imagine seeing myself doing anything else. Being a medical student, for me, consistency is key. There is no such thing as doing things last minute or burning the midnight oils. So most of the time, for me, I would spend my time studying at home. But there will be days where I felt restless and I wanted to have a good cup of coffee. This is the place I would be. Furthermore, this is my favorite place. I want to have a discussion with my friends or just casually having drinks. Living far from my family can be tough at times, but my surrounding and friends here in Bangalore makes me feel so much at home. I'm currently staying in an apartment which is provided by the university along with 2 of my housemates, which I'm so blessed with as they are so loving and caring. And the best thing is, we share the same interests. During my leisure time, I will do the things which I love most, and over the weekend, I will spend my time with my friends doing some window shopping or watch some movies. So what I can conclude is that studying medicine abroad, especially in Bangalore, India, is not a bad idea after all.
Any one of you who are interested to study abroad, why not add MSU Bangalore to your list? Jadi itulah tadi sharing session by Dr. Nida Alia. Kalau dalam video itu beliau masih lagi belajar di kampus Bangalore, but for information kepada to all the viewers, Dr. Nida Alia sekarang sudah pun bergraduat dan sudah pun bergelar sebagai doktor. Jadi kepada Dr. Nida kalau menonton, hai Dr. Nida, semoga baik-baik sahaja dengan tugasan anda walau di mana juga anda berada sekarang ini. Jadi back to you Dr. Imran. Now, tadi kita dah dengar Daniel punya experience belajar perubatan di MSU Campus Malaysia. Bagaimana pula pengalaman pembelajaran bagi pelajar-pelajar perubatan di MSU Bangalore, India? Silakan Dr. Imran. Thank you Syarul. Very interesting question tentang IMS Bangalore, India. Sebab kita dengar daripada Daniel tadi tentang IMS Shah Alam. So dari segi pembelajaran, ekosistem teaching apa semua, lecturer apa semua, it's the same method lah. Apa yang diguna pakai di Shah Alam, diguna pakai juga di Bangalore. Okay. So I will not stress on the teaching module lah sebab sama. Same. Apa yang Daniel cerita pergi ke hospital, ada logbook, ada job daripada doktor, pemantauan daripada doktor, semua sama. Betul. Posting apa semualah. So apa membezakan saya di Bangalore dan di Shah Alam is the environment, the culture. Environment dia beza. Yes, environment, culture dia beza. Country dia beza. Okay. So bila it's an experience that you have to feel. Susah kita nak describe, tapi we have to feel the experience. So firstly, before saya cerita, better for all the viewers kalau nak pilih, kita pilih IMS Bangalore for a better experience. Bukan nak merendahkan Shah Alam, but for a better holistic experience. Lagi best. Kita pergi Bangalore. Okay, baik. But okay, kalau nak ceritakan apa yang saya lalui masa kat situ, bila kita sampai, kita tak, orangnya bahasa berbeza. Yep, betul. Cakap bahasa dia, kita cakap English, Malay kan. Malay memang dia tak faham lah. So kalau di sana bahasa ni dia panggil bahasa Kanada. Okay. Not Canada, Canada. So they also speak Hindi, and some of them speak Tamil and so on lah. Okay. So bahasa was a barrier for us, but that was one experience yang kita kena lalui lah. Itu yang paling menariknya. Betul, kan? Kita jumpa patient sana, sakit sana, kita cakap bahasa dia, kita paksa belajar bahasa dia. Betul. Apa semua lah. One of the thing that we learn there lah. Secondly is survivability, adaptability kat sana. Bila sampai sana, makanan dia lain, the housing environment dia lain. Betul. So lebih kepada benda-benda tu yang kita kena experience lah. Dan bila awal-awal kita rasa experience tu memang susah. Memang kenapa lah kadang-kadang kita rasa kenapa kita pindah ni daripada comfort zone di Malaysia, di rumah, selesa, aircon apa semua, pergi sana kita kena survive sendiri, apa semua sendiri. Ada challenges yang berbeza. Tapi after 5 years Syarul, guarantee you memang indah lah memori di sana tu bila balik. Betul. Bila kenang-kenang balik sekarang ni kata best lah kat sana. Best kan, pengalaman tak dapat lupa. Jadi kepada para pelajar di luar sana, anda boleh memilih sama ada nak ikut tim Daniel ataupun tim Dr. Imran because dua-dua membawa pengalaman yang berbeza, menarik untuk dikongsikan kerana saya percaya bahawa setiap doktor itu dia ada journey dia berbeza-beza. Jadi Dr. Imran, macam mana doktor ni berfikir, how the doctors think macam sebab yalah, because bila pesakit tu datang, sometimes the symptoms tu tak ada dalam buku ke apa ke kan. So how the doctors get the right diagnosis ni, Dr. Imran? Okay, kalau kata the question was how doctors think, as any human being lah, doctors think. Betul. So how do a doctor or bukan doktor lah, from a medical student pun come to a diagnosis bila orang sakit ni datang jumpa kita kan, dia bagi tahu saya yang ni, macam mana kita sampai kepada diagnosis tu. Actually this is being trained daripada kita belajar. Okay. So what we do is basically for everyone lah, for all the doctors universally, we start with history taking. Bila patient tu datang, kita tanya, kita dengar sebanyak mana information yang kita boleh extract daripada pesakit tu. So once kita dah dapat dia punya detail cerita dia, kita tak boleh ambil cerita sikit-sikit lopong-lopong, dia kena ambil full picture. Baru kita boleh faham condition dia lah. So once kita dah ada history, orang kata history taking lah, kalau medical term tu history taking, chief complaint and so on. So once kita dah ada full detail tu, kita akan pergi kepada examination. So, masa itulah yang doktor akan periksa pesakit, check, dengar, yang biasanya kita tengok doktor pakai stetoskop, dengar bunyi tu kan. Ada dengar bunyi paru-paru, nak dengar ada
ada secretions ke kan, ada indication dia lah. So kita examine tu lah. Betul, kita examine perut dia kan. Kalau ada masalah tu lah kita examine dia punya kaki dan tangan lah. So once kita dah selesai di bahagian examination tu, we have certain modalities. Dipanggil investigation. Itulah datang yang kita kadang-kadang doktor suka ambil darah, doktor suka hantar x-ray, suka hantar this scan and that scan. So all this combined will get a diagnosis. I see. But investigation tu tak semestinya kita buat lah. Kadang-kadang daripada history taking dan juga physical examination yang saya kata tu, we can have a initial diagnosis. I see. This is just for confirmation and supplementary. Mengesahkan lagi lah. Okay. Jadi Dr. Imran, types of doctors. Sebab kita ingat doktor je, tapi sebenarnya dia ada macam-macam doktor dalam satu hospital tu. Maybe Dr. Imran can share with our viewers for today. Okay, types of doctor ni biasa, kalau kata career progression tu kan, after medical student macam Daniela ni, dia akan jadi house officer. House officer ni dipanggil training doctors lah. Dia macam general semua lah. Biasanya training doctors ni kita jumpa di fasiliti kerajaan. Kita panggil houseman ataupun house officer lah. So biasanya 1 to 2 years dia punya training tu. So after that, yang house officer ni dia tak ada speciality apa-apa. Dia kena pergi semua posting yang wajib. Semua department dia semua department yang wajib, yang 6 lah, biasanya 6. Surgery, medical, orthopedic, emergency, obstetric dan pediatric, itu yang wajib lah. Ada juga yang tak wajib, psychiatric dan yang lain tu, kadang dia memilih untuk pergi. Lepas house officer setahun 2 tahun training tu, dia akan jadi medical officer. Bila jadi medical officer ni, dia akan pilih department mana yang dia nak pergi. Dia belum pakar lagi lah. So dia nak pergi, katakan dia minat dengan pembedahan. Kita masuk surgical department. Dia minat untuk diagnose orang, tengok, dengar cerita patient, diagnose, buat scan apa semua, dia pergi medical. Internal medicine. Macam tu lah. So yang lain-lain pun sama. So once dah masuk medical training tu, then baru after a few years dia akan sambung belajar untuk kepakaran tertentu. So di hospital ni kita banyak kepakaran lah. Betul. Daripada internal medicine, emergency physician, orthopedic, surgery, neurosurgeon, cardiothoracic dan so on. Alright. So banyaklah dia punya cabang-cabang. Betul. Okey. Jadi ni cakap dengan Daniel pula lah kan. There's a perception, especially students or generation sekarang kata, doktor ni selalunya budak-budak nerd je masuk, dia kata kan. Betul. So betul ke? Perception tu. Thank you Cik Syarul. But I think saya rasa lah sebab saya ada ramai kawan-kawan sekarang kan yang currently ambil medik, percentage of nerd student ni sangatlah kurang. Sebenarnya sangat kurang. Nerd student ni, kalau saya punya definition of nerd is, sebenarnya budak ni, nerd ni adalah budak yang sangat pandai. Sebab hidup dia adalah dengan buku dan buku sahaja. Kalau pergi Starbucks dia akan bawa buku, kalau sekarang mana dia bawa buku dah, dia bawa iPad je. Betul. Kalau pergi mana-mana dia akan bawa iPad ataupun bawa buku saja. Tapi seeing me and my classmate punya perspektif, most of us sangat aktif. Aktif sangat. Aktif in terms of memang waktu belajar tu kita belajar lah. Tapi bila habis je study session ni, most of us akan ada yang terlibat dengan International Medical School Student Association kan. So memang akan ada yang conduct activity, memang akan ada yang pergi bersukan, even mewakili fakulti pun ada. Untuk MSU punya sports championship kan, ada student medik yang sebenarnya mewakili universiti. Even in Medic Intervarsity Games yang satu Malaysia punya campus medical, kita pun ada student yang mewakili MSU untuk ke pelbagai games lah. Ada yang aerobik punya dance, badminton, even swimming pun ada. Ada juga. Sebenarnya kita jarang dengar. Jadi kan? Sebenarnya kan Daniel, I just nak tahulah kan, since Daniel ni is the President of SRC, Student Representative Council. So macam mana Daniel ataupun kawan-kawan yang dalam kelas you yang aktif ni membahagikan masa tu? Because we all know that medical course ni tough kan. Dia memerlukan pengorbanan masa yang panjang. So how do you delegate your times between your studies and these activities? Alright, okay. So sebenarnya it started all the way from foundation, okay? Sebab everyone knows that during foundation dia punya course is very hard because you need to study everything in span of 1 year. So daripada foundation saya start untuk try and error. Okay, kalau saya study macam ni, kalau saya manage masa saya macam ni, apa outcome dia? So
saya rasa saya cuba sampai 3 semester saja kot. Sebab saya punya foundation sampai semester keempat. Okay. So saya cuba dalam 2-3 semester. So saya tahu pace saya macam mana. So start daripada situ, saya manage. First thing is time management. Betul. Macam biasalah, kalau orang cakap dah lapuk kalau kita buat jadual yang macam dulu-dulu kan, kita tulis subjek apa tu. Tapi sebenarnya benda tu sangatlah membantu untuk kita mendisiplinkan diri sendiri in terms of study and also extra curricular kan. Sebab even being the president, saya banyak pergi event yang ni, pergi event yang tu. And second is priority. Kalau let's say if I have my SRC punya task on that day and I have exams coming next week, saya akan still prioritisekan SRC saya dulu. Tapi still after saya finish event tu, saya memang kena push myself to study. Sebab the sole orang kata aim kita untuk dekat universiti ni adalah untuk belajar. Tujuan asal dia kan? Betul, tujuan asal dia. Doktor pula, Daniel ni belum lagi menjalani program housemanship. Untuk mereka yang mungkin tak faham apakah itu housemanship, selalunya pelajar-pelajar ni selepas foundation setahun, 5 tahun program perubatan MBBS, kemudian mereka akan menjalani program yang dipanggil housemanship kan, di hospital-hospital kerajaan. Jadi Dr. Imran, macam mana kita nak bagi tips lah kepada Daniel ni menjalani housemanship ni. Okay, before that Syarul, interestingly the perkataan nerd yang keluar tadi kan. Oh okey, nak saya kupas nak juga. potong ni, nak komen sikit pasal nerd tu lah. So across all studies lah, tak kisahlah MBBS ke computer science, we'll have students yang masuk ni nerd, introvert, apa semua tau. So as my experience with MSU, IMS Bangalore apa semua, what happens during your course of study di MSU ni, automatically the student yang whatever lah you say nerd lah, introvert lah, tak suka berkawan lah apa semua, eventually dia akan change, berubah and become extrovert, ada yang terlebih friendly. That is the beauty of the being here. Yep, betul. It's not regarding the studies, the framework of the syllabus ke apa. Betul. It's the journey yang daripada first year foundation, daripada foundation sampai di graduation. Degree tu. Even after they graduate pun still the Karakter alumni tu. come back for engagement apa semua, it will change their whole life lah, experience life. Itulah MSU culture yang kita memang tu yang saya kena lahirkan yes. Dalam pelajar-pelajar di MSU. So back to Syarul punya question tadi. Yes. Tips for houseman. Okay. Alright. Ada Daniel tu, bukan pada saya tau. Pada Daniel juga kepada penonton pada hari Betul lah, ini. future doctors insyaAllah. So okay, my usual advice during orientation student apa kan, saya kata once you are in this field MBBS apa semua, seolah-olah kita dah berkahwin lah dengan your career. You dah kahwin dengan your career. You are doktor, takkan you belajar MBBS jadi benda lain? Ada lah, tapi belajar MBBS tu to become a doctor lah. Betul. So you are the merit to your profession already lah. So that is the one thing yang you can accept. Yep. So bila you dah masuk, you accept. Ini bila I keluar ni doktor lah. Tak ada benda lain lah. Betul. Okay. So once I jadi pergi ke housemanship ni, life is tough. Life will always should be tough. If it's easy, bukan housemanship. not housemanship. Because the objective of housemanship ni, we want to really train these young doctors, junior doctors to save life. So the reality. Saya tak nak masa saya sakit nanti, junior doctor ni train tak betul, jadi medical officer something like that, dia treat kita. Kita tak nak save. Betul. So kita perlukan house officer yang betul-betul di train, dia kata grind ke whatever lah, tapi dia betul-betul belajar masa house officer yang setahun 2 tahun supaya dia boleh jadi a good medical officer. And then dia ni akan train pula new incoming MSU house officers contohnya. So my tips will be patient, be tough, be resilient, be adaptability during your housemanship. So memang akan banyak kesusahan, kepayahan. The time will not be yours. So lupakanlah nak raya ke, birthday party, New Year ke apa ke, Christmas friends marriage ceremony ke, you kahwin sendiri, okey lah you pergi, tapi orang lain kahwin tu boleh lupakan. But I like your ideas of once you become a medical students, you are married to this career, this profession, you kena ada jiwa tu. Okay, Dr. Imran, so contohlah macam mana doktor ni nak memilih specialties tu? How they choose? Are they apply or based on apa yang orang suka ke? How they choose it? Okay, based on my experience lah. Okay. So masa saya grad, macam Daniel masa grad dulu, saya bercita-cita nak jadi cardiothoracic surgeon. Okay. Betul.
Cardiothoracic wow. jantung Dan baru buka operate kan. Open chest surgery Sekarang open chest surgery is not very popular lah. Sekarang kan angiogram stenting kan. More of a lagi cepat lah kesan. So masa tu, bila pergi ke housemanship, tukar jadi ortopedic surgeon. Ortopedic tulang. Tulang. Sebab tulang ni kan perlukan laki nak betulkan tulang apa semua kan. And then bila towards the end of housemanship, masuk medical officer, tiba-tiba minat kepada emergency. Jadi adrenaline junkie pula masa tu. Pasien datang je, adrenaline darah adrenaline, accident apa semua kan. So bila MO tu minatlah kepada emergency. So bila fikir kenapa saya berubah daripada surgery ni kepada emergency ni, because pengalaman tu kita feel. Setengah orang dia tak suka duduk lama dalam dewan bedah berdiri untuk operate kan. 6 hours, 8 hours tak boleh. Setengah orang dia betul-betul minat. Even under mata under mikroskop pun dia suka buat. Kan. So it depends on your interest. Yes. Interest firstly is your interest. Tapi interest ni you tak boleh cakap lah masa you grad tu. Memanglah cita-cita tu nak jadi certain, tapi as you go along your journey tu, your interest will change lah. I see. So Daniel, dah pilih dah nak special ke arah mana tu nanti? Saya rasa lepas exposure dekat hospital semua kan, saya rasa saya pun akan jadi adrenaline junkie macam Dr. Imran. Saya pilih untuk emergency juga. Oh ya ke? Emergency trauma surgeon. I see. Oh okey. Bagusnya Jadi Syarul, saya potong ni, dia kata emergency and trauma surgeon is two different thing. Alright. So trauma surgeon is more orthopedic specialized to be a trauma surgeon. Emergency. So she will start to really recognize her field bila dia betul-betul into it lah. In the department tu lah. So seronok kan dengan dia ceritakan, tapi yang kita nampak yang indah-indah, is there any orang kata pros and cons as a medical doctor? Kita dengar daripada Daniel dulu, daripada perspektif student yang tahun kelima ni, is there any pros and cons pelajar-pelajar perubatan ni? Thank you Cik Syarul. Pros and cons. Jarang orang tanya saya soalan pros and cons ni sebenarnya. Okay. For pros, I think bagi perspektif saya, the only pros yang saya value sampai sekarang adalah when you become a doctor or medical student itself, you give back to the community. Dan saya rasa tu adalah value yang sangat besar. Sebab from where I came from, hospital sangatlah jauh. Jadi doktor-doktor yang macam junior-junior soon to be doctor macam saya ni lah yang akan berkhidmat dekat tempat saya, akan tolong community. So saya rasa that's the biggest pros yang saya rasa akan bagi banyak value kepada student. Cons dia macam biasa, saya biasa cakap macam ni dekat junior saya. The journey will never be easy. Tapi please always prepare your ship to endure it. Sebab saya nak cakap, at the end of the day it's worth it. Sebab dia punya struggle untuk bangun awal pagi, pergi hospital. Sebenarnya sebelum saya masuk medical school ni, saya tak pernah berdiri selama 6 to 7 hours standing without sitting. Wow. Tapi being here in medical school, you get to stand that long, dan saya rasa macam, uish, penat. That's the cons. Bangun pagi, pergi hospital, masuk OT sebab we need to observe surgery juga kan. Masuk OT, kalau operation sekejap tak apa. Kalau operation 2, 3, 4, 5 jam, terpaksalah kita sebab for the experience kan. So I think that's the main pros and cons yang saya boleh cerita. But at the end of the day, it's worth it. It's worth it. Itu yang best tu. Betul. Itu daripada student 5th year. Macam mana dengan Dr. Imran yang dah bertahun-tahun as a medical doctor? So what are the pros and cons dia? As I said lah Syarul, masa kita ni kata we are married to the profession. Okay. So that's the thing yang I have to accept lah. Dan have to accept. Everyone has to accept. Not to downgrade other profession, no. It's just speaking focus solely on medical profession lah, right? So you have to accept that you are married to your profession, your work. So the pros is we are always serving the people. Yes. Okay. It's like a public service lah. Kesihatan ni tak pernah tutup. It's a 24-hour service. Whole year tak pernah tutup. Okay, macam balai poli, balai bomba pun sama lah, tak pernah tutup kan. So sometimes your time is not yours. Your time is other people time. So you have to sacrifice. You have to, tapi niat tu kena nak serve people. Betul. So when niat tu nak serve people apa semua, you will get the pleasure out of it. Okay, kalau kata cons tu,
dia depends on the person lah. Kalau dia rasa benda ni is the pleasure, it become pro. Kalau jadi benda ni menyusahkan hidup dia, it becomes the cons. Tapi selalu saya beritahu satu joke ni lah, Syarul, kepada adik-adik saya kat student ni lah, katakan the first day one of the cons yang saya cakap lah kat orang, tapi it's a joke lah. The first day you become medical student, the next week you balik rumah, your auntie ke your uncle akan start tunjuk, kulit I ni lah, kenapa lah? I sakit tekak sikit lah, kenapa lah? You dah jadi doktor dah masa tu. Baru seminggu pun dah, baru habis baru bergelar orientation, seminggu pelajar bukan baru doktor orientation lagi. balik ni. Betul. Dah tanya dah. So betul Betul. So that is one of the cons lah. Kita pun Google lah pula. Kan? Betul. Yelah, faham. Itu menariknya. Now everyone akan bagi attention kat you macam, saya ada sakit ni lah, saya ni lah. Kan? Boleh makan ubat ni ke? You pula nak kena Google lagi satu kan? Dah lah first year. Jadi kepada semua penonton yang ingin menjadi seperti Dr. Imran ataupun sebagai Daniel, jadi sekiranya anda berminat untuk menyertai kami di Management and Science University MSU, jangan lupa hubungi kami di 0355216868, or you can visit our website at www.msu.edu.my, or you can follow us on Instagram, Twitter, Facebook, even dalam TikTok pun kita dah ada MSU Malaysia. Anda boleh mendapatkan pelbagai maklumat di sana. You can DM us, you can tanya soalan kat situ pun boleh. Our admin akan membantu anda untuk menjadi seperti Daniel dan juga Dr. Imran satu hari nanti. Dan sekiranya kepada para ibu bapa yang ingin melihat facilities MSU campus di Shah Alam, nak tengok bilik mayat ke, nak tengok MSU Medical Center ke, please do visit us because our campus is open. Kita dah buka setiap hari. Anda boleh melawat kampus kami dan melihat sendiri bagaimana facilities pelajar-pelajar perubatan di Management and Science University. Apa kata kita berehat seketika? Saksikan video selepas ini. Jom tengok.
Okey, kembali lagi kita ke MSU Talks. Tadi kita baru saksikan satu video yang sangat menarik, program MSU yang di mana pelajar-pelajar perubatan juga involved, iaitu My Coral. Dan untuk makluman, kalau you perhatikan video tadi, Dr. Imran and Daniel, dua-dua ada dalam video itu. Jadi mungkin kita boleh share sikit, Daniel, apakah aktiviti My Coral ini kepada para penonton kita pada hari ini. Okay, alright, Cik Syarul. So, to all the viewers, biasanya kalau kita bercakap tentang menanam kan, biasanya kita cakap pasal tanam pokok kan. Tapi here in MSU My Coral to be specific, kita tanam coral dalam laut. Wow. Okay? Macam mana kita tanam coral tu, kita tak cucuk coral tu dalam tanah. Kita attachkan dia dekat frame tu ada nutrien supaya coral tu membesar, okay? So throughout this years, tahun ni kita dah ada 5 series of My Coral, and to be honest, dia punya perubahan dekat seabed of Pulau Geluk tu sangat amazing. Di mana tu? Dekat Terengganu. Terengganu, okey. Okay, alright. Kenapa saya cakap dia sangat amazing? Sebab first time pergi, seabed tu kosong. Okay. Kalau kita masuk dalam laut tu memang kosong. Dia penuh dengan sampah sarap, dia penuh dengan jaring nelayan yang lama-lama dia dah buang kan. Tapi tahun ni kita pergi, throughout this 5 years, sekarang ni dah ada Nemo dekat situ. Wow. Betapa banyaknya coral kita tanam throughout the years. Kita akan pergi dalam bulan Julai every year. Sekarang ni ada Nemo. Ada banyak kita berjaya tarik ekosistem untuk datang kembali ke Pulau Geluk. Mengembalikan keindahan laut itu sendiri. Keindahan Pulau Geluk itu sendiri. Usaha pelajar-pelajar daripada program perubatan IMS International Medical School untuk memastikan kesejahteraan laut kita. Okey, Dr. Imran, tadi kita tengok aktiviti Malaysia kan. Kita semua tahu kan Dr. Imran daripada Bangalore, India. Macam mana pula? Sebab saya dengar Dr. Imran ni juga merupakan bekas presiden IMSA ataupun International Medical School Students Association di Bangalore, India. Jadi cuba ceritakan sikit Dr. Imran tentang aktiviti pelajar-pelajar perubatan MSU di Bangalore, India pula. Alright, Syarul. Sebelum kita masuk ke India ni, interesting dia about this My Coral ni. Okay. Right? Saya pick up daripada Daniel. So My Coral ni very interesting sebab the support is not only from the student, IMS International Medical School Shah Alam, the support is also from the alumni side. Okay, banyak alumni kita yang join. Kerjalah kat Sabah, Sarawak ke Kedah ke Perlis ke. When My Coral comes ni, banyak alumni kita akan join sebagai diver. Saya taklah, saya pergi tu as medical standby. Tapi diver. Memang dia join bersama student untuk bersama-sama menanam coral di seabed tu. Dan memang betul apa yang Daniela komen tadi, kata there's a lot of changes in that area. Memang makin banyak fish apa semualah, Nemo dan sebagainya kan. So this activity bukan hanya student yang buat, melibatkan juga alumni yang datang balik untuk contribute, dan diorang boleh share experience during the event. So a very good thing lah. Saya tak pernah terfikir masa saya student. Betul. My coral, medical student pergi tanam coral. Memang tak terfikir lah dulu kan. Tak ada kaitan sangat kan. Tak kaitan sangat. Tapi dia punya impact dia besar. So that is the difference lah kita. Sebab kita tak perlu komen pasal universiti lain lah kan. Betul. That is the difference yang MSU provide kepada student dan alumni juga after you study. Betul. Okay, back to Bangalore. Okay. Selalu nak komen dia tapi kita sendiri tak cerita. Okay. Betul lah, saya dulu presiden International Medical School Association. So IMSA was because Bangalore was an offshore campus kat sana. So IMSA was like a student representative council kat sana lah. So whatever student activities semua akan IMSA yang akan organize through the support from the management from the Shah Alam campus lah. So banyaklah aktiviti-aktiviti yang kita buat, tapi tak adalah sama macam My Coral ni kan. So kita, apa yang sebab di sana banyak mostly medical student, so kita lebih kepada community punya service lah kat sana. So one of the flagship program yang masih segar di ingatan is Project Hope. Okay, Project Hope tu was a project yang we Malaysians medical student, it doesn't involve the local there, Malaysian medical student, kita buatlah kutipan dana apa semua ni. Kita sediakan keperluan asas untuk dia punya community kat sana lah. Kita identify certain area, contohnya madrasah ke sekolah ke kan, yang perlukan bantuan, contohnya buku-buku, meja belajar apa semua, kita akan cuba provide lah. And then kita akan pergi sana, kita akan buat awareness tentang kesihatan. As a medical student kan tak banyak lah kita punya knowledge tu berbanding dengan bila you dah kerja, tapi
Contohnya macam basic thing seperti teknik berus gigi yang betul, hand washing cara yang betul kan. So kita pergi sana, kita akan ajar orang-orang lokal di sana, bukan orang Malaysia. So budak-budak tu memang tak pandai cakap bahasa Melayu. English to some extent okay lah. But kita akan pakai translator apa semua untuk kita mengajar mereka macam mana dia orang cara gosok gigi yang betul apa semua lah. So one of that event tu every year kita buat. So masih segar ingatan lah. So selain daripada tu kita ada event-event lain lah. Biasanya event-event lain ni melibatkan sport macam kat sini juga, tapi kita akan campur dengan local kat sana. Medical student sana apa semualah. So basically kehidupan di Bangalore ni, pelajar-pelajar MSU ni memang seronok lah kat sana. Dia seronok bagi orang yang seronok. Dan majoritinya seronok lah. Sebab bila you pergi sana, kita tak paksa you join apa semua kan. Tapi this event tu biasanya 80% daripada student kat sana akan join lah. But this is something yang Malaysians dia semangat patriotik sikit lah. Malaysians do for the community there. Dan selalunya orang Malaysia ni kan, in general lah, Malaysian seperti kita sebut je, kita akan teringat pasal makanan. Kan? Anywhere we go, kita akan sentiasa teringat nasi lemak, roti canai of Malaysian lah kan. So macam mana Dr. Imran dekat Bangalore selama 5 tahun tu? Makanannya. Kalau kata makanan ruji diorang lah, makanan diorang is macam biasalah. Macam nasi, kari. Kalau kat sini kita tahu tosai kan. So roti canai tu tak ada, dia panggil paratha dekat sana. So bila student Malaysia pergi sana lah, student MSU lah biasanya kat Bangalore ni, majority saya kata 90% lah MSU International Medical School ni student. So perkampungan Malaysia tu mungkin ada 500 to 600 student. 5 years kan? 5 years. 600 masa time saya dulu lah 600 student. So ada satu kedai tu, kedai dia nama kalau tak silap saya Day Fresh. Nama kedai tu Day Fresh. So kita pergi sana, student-student mengajar dia punya tukang masak tu. Tukang masak kedai untuk masak nasi lemak. One of the item lah, nasi lemak. Mula-mula tak jadilah, tapi lama-lama dia pun dah terror lah, dah mahir. Nasi lemak, and then kita ajar dia buat roti canai, nasi goreng. Benda-benda yang dapat kat Malaysia ni. Murtabak. Kat sana tak ada benda-benda tu. So eventually okey lah, makanan tu Maggi dekat lah rasa dia. Dekat lah, almost similar tapi tak sama lah. So that was one of the experience. Kita ajar dia untuk masak resepi kita kan. Itulah dia menariknya kan, survival and adaptability itu yang Dr. Imran tekankan menyebabkan pelajar-pelajar di Malaysia, di luar negara, mereka lebih kreatif, pengalaman yang berbeza. Jadi inilah yang kita bawakan pada MSU Talks pada hari ini daripada Daniel, perspektif pelajar perubatan di MSU Campus Shah Alam, manakala Dr. Imran pula bekas pelajar dan sekarang ini merupakan seorang doktor di MSU Medical Center, MSU MC, yang membawakan pengalaman pembelajaran beliau ketika di Bangalore, India. Jadi saya harap kepada para penonton pada hari ini dapat mengambil sedikit sebanyak informasi yang mereka kongsikan dan anda boleh orang kata apa terinspirasilah ingin menjadi seperti Dr. Imran ataupun sebagai Daniel, melihat bagaimana seorang individu yang aktif dan juga orang kata apa bijak, boleh memberikan waktu dengan baik untuk menjadi seorang pelajar dan juga pada masa yang sama seorang pemimpin. Dan inilah yang pihak Management and Science University selalu berikan kepada para pelajar di kita kampus, di mana kita membentuk pelajar-pelajar ini bukan sahaja untuk menjadi seorang pelajar, but as a holistic individu yang lebih cemerlang di masa hadapan. And now kita sudah pun sampai di penghujung sesi kita, di mana sesi ini kita bagi sebagai MSU Tips, ya, di mana kita akan kongsikan tips pada hari ini daripada seorang doktor. Kalau dulu sebelum ni kita daripada fashion designer lah, interior designer lah. For today kita ada tips daripada seorang doktor, of course Dr. Imran kita pada hari ini, yang ingin kongsikan kepada anda. Seperti mana semua sedia maklum, yes, COVID-19 merupakan ancaman yang besar, menyebabkan ramai terjejas dan juga kematian juga berlaku akibat daripada COVID-19. Tetapi sebenarnya antara penyakit ataupun pembunuh yang tinggi juga adalah penyakit kardiovaskular ataupun melibatkan jantung. Jadi mungkin Dr. Imran boleh kongsikan tips-tips kepada para penonton kita pada hari ini bagaimana untuk merendahkan risiko serangan ataupun penyakit kardiovaskular ini. Silakan Dr. Imran. Okay. Sebelum kita pergi lebih lanjut tentang jantung jantung. Saya bukanlah pakar jantung So in general speaking lah, kita speak in general tentang jantung ni. Risikonya ada
dipanggil modifiable risiko dan non modifiable. Maksudnya benda yang kita boleh ubah dan benda yang kita tak boleh ubah. Okey, kita sentuh kepada benda yang tak boleh ubah lah, contohnya untuk jantung ni lah. Jantung dan kebanyakan penyakit lain lah jantung. Yang tak boleh ubah ni biasanya umur. Okay? Semakin umur kita semakin meningkat, risiko untuk jantung kita ada masalah, tak kira lah masalah injap ke, masalah tersumbat saluran darah ke, tu akan makin naik sikit lah as your age progresses. Yang kedua is your genetic. If your family dah memang pernah ada history of heart attack, so you are also at a risk. I see. It doesn't mean that you memang akan confirm kena punya, tapi you are at a risk lah. Ada risiko genetic, tersebut. yes. Okay. So that are the few faktor kita boleh ubah lah, nak ubah. Dan orang kata male and female. People kata male lebih prone untuk dapat heart attack, female tak. Cuma female lepas dia menopause, risiko dia makin tinggi. Contoh macam itulah. So that is not, tak boleh ubah. Okay, yang boleh ubah ni certain thing macam contoh habit of smoking. Isap rokok. So isap rokok ni adalah salah satu punca lah kenapa. Tapi ramai tak percaya tau sebenarnya. You ke kan? Tapi sebenarnya hakikatnya in medical facts it's the fact lah, it's the fact. Percaya tak percaya tu secondary, tapi it's the fact lah. Research banyak membuktikan. Dan study membuktikan smoking is one of the risk factor. Betul lah medical student. Kena check balik ni, kena check balik. Double check. Marah ni. Okay. Okay, so masih fresh lagi dalam ingatan dia kan. And then yang lain yang kita boleh ubah is our lifestyle lah. Kan kita sekarang ni dalam era industri apa semua, lebih kepada duduk. Doktor pun sama, bukan nak kata orang lain je. Banyak duduk kan, kerja dah penat, balik tak nak main, tak nak bersukan, tak nak jogging, tak nak walk. So benda-benda tu kena ubah, tak boleh just sit down watch TV kan. Kita kena aktif sikit lah. Kalau boleh kereta tu nak parking kat sebelah lift. Kereta tu sebelah lift tu terus jumpa ke meja. Macam tu. Sampai tu lift dah buka pula tu. Tak nak tekan. Itulah kata lifestyle juga merupakan peranan yang penting. Jadi kepada semua penonton, ingat guys, doktor dah pesan ni. Doktor betul tahu. Doktor dah pesan bahawa of course faktor macam yang tak boleh dielakkan seperti faktor usia dan juga faktor genetics memang tak dapat diubah, tapi lifestyle kita masih lagi sempat nak diubah. And there's no such thing as too late to start, to begin. Kita sentiasa boleh mulakan. Orang kata alah susah nak bersukan. Senang je sebenarnya. Ambil kasut, pakai, terus lari. Itu yang saya amalkan lah sekarang ni. Dia actually kan bukan bersukan sebenarnya lah. Dia berjalan pun is a good kan? Orang kata apa, 10,000 steps per day kan. Betul. Itu pun benda yang sebenarnya bagus kan. Jadi tak semestinya pakai kasut sukan, tukar outfit. Kena masuk gym, tak perlu. Tak perlu kan. Tak perlu nak beli basikal puluh ribu kan. Sebenarnya it all begin with you. Okay, so kepada semua yang menonton, thank you so much for watching. I hope that our session for today memberikan banyak manfaat kepada anda, dan sentiasa ingat Management and Science University, kami di sini sentiasa menantikan kehadiran anda untuk join us. Our next intake is on 7th of February, 7 Februari 2023. Jadi tidak terlambat untuk anda menyertai kami sebagai pelajar seperti Daniel dan juga seperti Dr. Imran. Anda boleh menyertai kami, dan untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut anda boleh menghubungi kami di 0355216868, or you can visit our website at www.msu.edu.my, or you can just walk in, datang ke kampus kami, dibuka setiap hari untuk anda. Jadi thank you so much Dr. Imran, thank you so much Daniel, dan sampai kita jumpa lagi di MSU Talks yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.